أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, bersempena dengan Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestin. Apa itu Mi'raj? Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa Palestin ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Dia berlaku pada tahun 10 tahun selepas kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditabalkan menjadi rasul ketika berumur 40 tahun. Maknanya setelah 10 tahun sekitar umur 50 tahun. Dia berlaku pada Amul Huzn, tahun duka cita. Yang mana pertama, isteri baginda Rasulullah iaitu Sayyidatina Khadijah, tulang belakang kepada perjuangan baginda Rasulullah, telah pun wafat. Dan yang kedua, tulang belakang Islam juga. Ya, bapa saudaranya Abu Talib, yang mana Islam pada permulaan dan pada awalnya yang mendapat tentangan hebat, maka yang akan mempertahankan Islam adalah Abu Talib. Juga telah kembali ke rahmatullah. Dan yang ketiga, Islam ketika itu ditekan dengan begitu hebat, Islam ditekan dengan begitu hebat sehingga Rasulullah nak dapat bantuan daripada Bani Thaqifah di kota Taif. Pembesar telah mengupah kanak-kanak riang untuk membaling batu kepada baginda Rasulullah sehingga penuh telapak kaki baginda Rasulullah dengan darah. Rasulullah juga manusia biasa, namun biasa Rasulullah bukanlah biasa-biasa. Namun jika dibaling batu, Rasulullah juga tetap terluka, kehilangan isteri tersayang, turut berduka. Ini. Lalu Allah Ta'ala telah membawa Rasulullah berjalan daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin, dan daripada Masjidil Aqsa Palestin ke Sidratul Muntaha. Ketika mana Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa Palestin, Rasulullah telah menjadi imam dan makmumnya adalah di kalangan anbiya. Macam mana? Wallahu a'lam. Ini dia. Rasulullah telah dimi'rajkan daripada Masjid Aqsa Palestin ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, dan di setiap langit-langit itu ada penjaga-penjaganya. Dan ini menjadi satu cabaran yang kedua, iaitu tak kala mana Rasulullah melakukan ataupun diperjalankan pada perkara yang kharijil adah, keluar daripada kebiasaan adat ataupun luar daripada logik akal manusia. Macam mana boleh berjalan, yang mana zaman dulu tak ada teknologi macam kalau kita ada kapal terbang, ada kenderaan-kenderaan yang laju. Di zaman dahulu kenderaan yang biasa, unta, lembu, apa lagi kenderaan orang dulu. Kalau kita ni kerbau, betul tak? Kuda, Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau zaman dulu punya cara fikir memang mustahil. Ini dia. Jadi ini cabaran dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang Arab Quraisy Mekah nak terima di setiap kita kata cerita yang akan dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertambah iman, ada yang bertambah kufur di atas ujian Isra wal Mi'raj ini. Hadis sekalian. Maka tajuk kita pada hari ini iaitu berkenaan tentang ibrah. Pengajaran daripada Isra wal Mi'raj, yang mana kita sedia maklum, Isra wal Mi'raj ini Allah Ta'ala hadiahkan Rasulullah dengan hadiah yang terbaik. Kalau kita duka cita, isteri kita bagi kita motor white suku, senyum sampai ke telinga. Kalau isteri kita sedih, boleh bawa pergi kedai emas, insya-Allah senyum. Kalau demam ke apa, tampal 100 kat dahi, baik demam dia. Kalau tak baik juga, tampal tebal sikit. Ini dia. Tapi baginda Rasulullah ni sedih, dia dapat apa? Dapat solat 50 waktu. Ini dia. Kerana solat ni apa? Solat ni adalah perhubungan seorang hamba dengan Tuhan ni. Kalau kita sedih, kita mungkin nak kontak siapa? Mak kita, isteri kita, berhubung melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan berbagai aplikasi yang lain. Maka ini sekalian, dalam hidup ini kita tahu, kita duduk di dunia ni, kita ada Tuhan kita yang memberi setiap masalah ujian ini adalah datangnya daripada Allah, dan yang boleh menyelesaikan juga adalah Allah. Maka tempat terbaik kita nak mengadu adalah Allah.
Jadi Allah Ta'ala jadikan salat. Ketika Rasulullah dalam duka cita sedih, maka Allah Ta'ala memberikan aplikasi apps salat. Sebagai aplikasi untuk berhubung dengan Allah Ta'ala. Kata ulama, siapa yang nak bersembang dengan Allah, banyakkan salat. Dan barang siapa yang nak Allah bersembang dengan dia, maka banyakkan baca Quran. Kerana Al-Quran itu kalamullah. Jadi tuan-tuan, siapa yang hari ini dia sempat baca Quran, maknanya Allah Ta'ala sudilah untuk bersembang dengan dia. Dan kalau hari ini Alhamdulillah kita berjaya salat, maknanya Allah Ta'ala sudilah untuk kita bersembang dengan Allah Ta'ala. Sembang ni maknanya macam mana tuan-tuan? Tak kalau mana takbir Allahu Akbar, kita bermonolog, berbisik dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah, kami hamba yang lemah, lagi hina datang menghadapmu dengan dosa yang banyak, ya Allah. Sudilah ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Sudilah pandang hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Pada di saat mana kita berdiri salat Isyak, Allahu Akbar. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini mohon mengadu di setiap kelemahan mengurus diri ini, ya Allah. Yang mana sering melakukan dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Berdirikan kami sebaris dengan junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, saya telah diberikan ibu mertua yang agak berduka cita, ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah penyelesaian di setiap konflik keluarga bersama dengan bapa mertua ataupun mak mertua saya, ya Allah. Contoh, setiap kali kita ada masalah. Ya Allah, saya dibebani dengan hutang yang begitu banyak, ya Allah. Kau angkatlah bebanan hutang ini, ya Allah. Ni tengah sembahyang ni, kita bermonolog dengan Allah Ta'ala. Kita sedang berhubung dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini datang, ya Allah, ingin mengadu di setiap banyaknya. Ya kerenah anak-anak saya, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah anak-anakku, ya Allah, penyejuk mata, ya Allah. Tengah solat, tengah sembahyang. Lebih baik mengadu waktu bila? Time sujud tu. Kerana itulah waktu yang paling mustajab sekali. Dalam ketika mana kita solat. Time sujud tu, kita mengadu kepada Allah. Sebab itu, aduan yang terbaik adalah di malam hari. Sebab bila sembahyang jemaah, dia ada had dia. Imam bangun, kita kena bangun. Tapi kalau di malam hari, kita sembahyang pukul 3, 4 pagi tu, sujudlah berapa lama pun. Ni dia. Kita ngadu kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Ni cara kita nak mengadu di setiap masalah ujian yang Allah beri pada kita. Kerana ini sekalian, hidup ni adalah sebuah perjalanan. Perjalanan alam roh, perjalanan alam rahim. Dan sekarang kita berada di alam dunia, alam duka cita. Dunia ni dua saja, tuan-tuan. Jangan fikir banyak-banyak. Dua je dua. Nombor satu, nikmat yang sementara. Apa maksud sementara? Maknanya singgah. Maknanya saya ni sementara kat sini. Singgah dia. Lepas ni baliklah. Ya, begitulah. Apa yang telah berlaku dalam perjalanan hidup kita, mak ayah singgah. Ada di kalangan kita dah tak ada mak ayah. Adik-beradik singgah. Berapa ramai depan saya dah tak ada nikmat adik-beradik. Dah tak boleh main polis entry, bantu jaga, lompat-lompat lagi dah tak boleh. Kahwin je, duduk pucung, duduk bangi, duduk serdang, duduk dekat ampang. Betul. Ya. Begitu juga anak singgah. Waktu tengah kecil-kecil ni seronok lari-lari depan kita. Besok bila mana dia dah masuk tingkatan, masuk asrama, masuk universiti kahwin, singgah habis dah nikmat anak. Begitu juga nikmat kawan-kawan. Ya, dia boleh dengan kita ada period time dia. Ya, sampai masanya kawan-kawan kita juga akan tinggalkan kita. Tuan-tuan sekalian, begitulah ya, ibu bapa, begitulah harta yang telah kita kumpul selama ini, mati malam ni bye-bye. Kereta, rumah, ya. Masa tu dalam kubur tak sibuk Allah Ta'ala tanya, gaji kita besar mana? Dan kita tak sedih mengalirkan air mata disebabkan gaji kita banyak ke sikit masa mati besok. Dalam kubur ni, kenapa sedih ni? Sedih sebab masa saya mati dulu, pencen saya tak dapat. Tak ada. Kita tak sibuk pencen kita. Kita tak sibuk rumah kita. Kita tak sibuk kereta kita, tanah kita. Yang kita sibuk ni, amalan kita ada ke tak ada? Ini dia. Quran baca ke tak Quran baca? Semayang ke tak semayang? Itu tu amal. Yang membezakan kita ni tuan-tuan, adalah apa dia? Amalan kita. Tuan-tuan disini, jangan berduka cita sekiranya di dunia ni kita tidak dapat menumpukkan harta, mengumpulkan harta yang banyak. Kerana apa dia? Kerana ada dengan tak ada akhirnya sama. Bila mati. YB tak YB, ada harta tak ada harta, ada isteri tak ada isteri, ada anak tak ada anak, mati, semua tinggal. Mati malam ni, kita rasa bangga lah. Kita ada kereta BMW, banyak yang makan W1. Kita ada apa? Alphard. Kita ada apa dia? Kita ada ya, kelab golf. Orang lain tak ada kelab golf. Kita ada tim badminton. Mati, mana tim badminton? Mana kelab golf? Mana jawatan-jawatan? Mana pengaruh-pengaruh? Mana pengikut-pengikut? Mati malam ni, 4 jam lagi, masuk dalam kubur. Habis semua yang kita bangga-banggakan. Sebab itu adik sekalian, di dunia ni, ya, dua je. Nombor satu,
nikmat yang sementara. Selebihnya yang kedua ni adalah apa dia? Penyesalan dan penderitaan dunia. Ya, dunia ni kan makan sakit perut. Allah, menyesal makan banyak. Ya, keluar masuk tandas. Makan ketam sikit je gaut seminggu. Menyesal. Ini dia. Makan manis sikit gigi sakit. Denyut-denyut, tak boleh tidur malam, menyesal. Ini dia. Berapa banyak penyesalan dalam hidup. Beli mesin kurus, menyesal. Tak kurus pun, mesin tu yang kurus. Ini dia. Hidup ni penyesalan. Berapa banyak dalam hidup ni kita sedang menanggung penyesalan. Menyesal Ustaz, muda-muda dulu tak nak baca Quran, sekarang ni Allah, nak belajar dah susah dah. Menyesal Ustaz, muda-muda dulu, ya, tak nak belajar sungguh-sungguh. Banyak. Kita sedang diulit dengan penyesalan panjang. Ini dunia. Ya, dunia ni penderitaan dan penyesalan. Tuan-tuan tengok orang rumah besar, belum tentu bahagia. Ya, kita tak tahu penderitaan apa yang dia sedang alami. Dalam keadaan harta yang banyak. Untung dia gaji 4 juta. Kita tak tahu masalah dia. Haji untung haji gaji 4 juta. Saya tak cukup Ustaz gaji 4 juta. Kenapa tak cukup? Banyak tunggakan helikopter pening. Tuan-tuan. Hidup ni adalah penderitaan. Ya. Jadi tuan-tuan di sekalian, Allah jadikan salat. Betul orang salat, dia boleh duduk di dunia ni dan bertahan. Tuan-tuan, beza orang salat dengan tak salat tuan-tuan. Orang salat sungguh-sungguh tuan-tuan, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia akan melihat dunia ni kecil, akhirat tu besar. Dunia ni kecil. Tuan-tuan, bila kita nampak dunia ni kecil? Bila mati. Tak, saya mati. Baru mati malam ni, kita akan tahu 1 juta dalam akaun tu tak ada nilai. Kita mati malam ni, dalam akaun ada 1 juta. Saya nak tanya bernilai dah. Dalam kubur nak buat apa? Dah 10 sen pun tak boleh bawa masuk. Baru kita tahu, 1 juta tu yang kita kejar pagi petang siang malam tak bernilai langsung. Kereta yang kita sibuk tu, mati tak bernilai langsung. Mana dia? Yang bernilai pun amalan. Solat yang kita jaga, Quran yang kita baca. Masuk dalam kubur malam tengok, baru kita tahu. Duduk dalam majlis ilmu sekejap ni, Allah bernilai. Sebab itu tuan-tuan, orang yang faham tentang akhirat ni, dia akan kejar rebut sungguh-sungguh. Kenapa dia? Dia takkan rugi sedikit pun. Kerana akhirat, kita kumpul banyak mana, kita boleh bawa pulang. Tapi dunia, kumpul dah banyak mana, satu pun tak boleh bawa pulang. Satu tak boleh bawa. Itu dunia. Apa maksud dunia? Dunia lah semua benda yang bila mana kita mati, tak boleh bawa pulang. Itu dunia. Apa itu akhirat? Akhirat adalah semua yang bila kita mati, boleh bawa pulang. Quran, solat, sedekah, ya, jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, boleh bawa pulang. Anak dekat dunia, ayah doa, ada tak jariah, ada pahala yang sampai. Ini tadi sekalian. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu bagi sekalian, solat ni penting. Nombor 1, solat ni tuan-tuan. Siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agamanya dan menghidupkan perjalanan hidup dia. Maksudnya orang yang solat ni orang yang hidup. Tuan-tuan, kalau orang tak solat ni, dia umpama orang yang kita kata orang mati yang sedang berjalan. Dia mati sebenarnya. Nampak dia segak, pakai handsome. Bangkai yang sedang berjalan. Ya, kita tengok orang yang tak salat ni, orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, dia umpama ikan yang terkeluar daripada air ni. Dia jadi manusia serba tak kena. Duduk kat rumah tak kena, nak jalan, dah jalan penat tak kena. Panas tak kena, sejuk tak kena, hujan tak kena. Serba tak kena. Duduk di darat, nak duduk di laut. Dah duduk laut, nak duduk di darat. Duduk di atas, nak duduk di bawah. Duduk bawah, di atas. Dah kerja nak pencen, dah pencen nak kerja. Dia jadi semua manusia tak kena. Ini tuan-tuan. Nombor 1, orang yang tidak salat, dia jadi kena penyakit serba tak kena. Yang kedua tuan-tuan, orang yang salat ni, ya, dia kalit. Tahu kalut? Bahasa Melayu apa kalut? Kalang kabut. Kalang kabut. Orang salat ni, dia tenang. Lepas sembahyang tenang. Sebab dia nak kejar apa dalam hidup? Sebab apa dia? Dah dijamin semuanya. Kejar belum tentu dapat. Tuan-tuan, kita takkan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Mana boleh? Tak sembahyang kaya je. Ya, tak pergi kuliah kaya je. Ya. Tak percayalah Ustaz. Tuan-tuan sekalian, harta ni tetap akan habis dengan 3. Saya banyak kali sebut dalam kuliah saya. Sama ada harta tu habis dengan sedekah. Yang kedua, harta ni akan habis dengan pembaziran, perkara yang tidak baik. Dan yang ketiga, harta tu akan habis dengan musibah. Mana ada Ustaz? Saya ambil umur 99 dah, tak ada kena musibah. Banyak je duit, tak sembahyang pun. Ustaz kata macam-macam. Bumbung bocor, tak bocor pun bumbung saya. Ustaz kata apa? Kereta rosak lah, tak rosak pun kereta saya. Ustaz kata demam lah apa, nanti banyak duit kos perubatan. Sehat je saya umur 99, duit banyak je. Tunggu mati. Mati, anak akan jadi penghabis setiap harta yang kita kumpul. Itu musibah dia. 3,
yang terkena simpan harta banyak pada anak. Nombor satu akan jadi sumber pergaduhan. Yang kedua akan jadi sumber kelalaian. Yang ketiga, harta itu akan jadi sumber penghabis. Kita kumpul daripada muda, anak kita sedap je habiskan. Tuan-tuan, kita sayang harta kita ni. Macam mana pun takkan jual. Tanah ni takkan jual. Sebab apa dia? Ni tanah Melayu. Mana boleh jual? Nanti nak duduk mana? Orang Melayu nak duduk mana? Orang Indonesia ya, kalau dia ada masalah, dia boleh balik Indonesia. Orang Cina boleh balik Cina. Kalau pergi India boleh balik India. Yang kita duduk tanah Melayu ni, kalau tak ada tanah nak duduk mana? Itu dia sekalian. Sanggup tak nak jual. Jadi dia sekalian sampai ke anak, tanah 40 ekar, 10 ekar dekat Pahang, tak ada nak menurih getahnya, tak ada nak menyawitnya. Jual, beli alpat, settle. Jual, beli alpat, jual, beli rumah, settle. Jadi penghabis. Senang je nak habis. Kita kumpul ni, daripada membanting tulang. Pagi, petang, siang, malam kerja. Dapat anak, senang, jual je. Jadi penghabis. Ya. Jadi hadis sekalian, ni musibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekalian, orang salat ni tuan-tuan, siapa yang salat, dia mendirikan agamanya. Man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tinggalkan salat, dia sedang meruntuhkan agama. Ini sekalian. Jadi siapa yang salat ni tuan-tuan, jiwanya tenang. Kalau naik kereta, orang langgar, bumper tercabut, boleh senyum. Haji minta maaf. Tak apa, telah ditulis oleh Allah. Nampak orang salat macam ni. Dia boleh tenang. Sebab dia tengok kecil je. Bumper ni kecil je penjahat. Sebab dia insurans ada, hantar bengkel, settle lah. Dia melihat dunia ni kecil. Tuan-tuan, orang ni bila mana melihat dunia besar, salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Salah kecil je nampak besar. Ada tak dalam kalangan adik-beradik kita ya, yang kerja nak bergaduh je. Ustaz, benda boleh gaduh buat berbincang. Patutnya benda boleh bincang buat bergaduh kan. Ustaz, benda boleh gaduh buat berbincang. Orang tak salat ni tuan, kerja nak bergaduh je. Ya, kalau hidup berjiran, tuan-tuan kalau berjiran dengan orang yang tak salat, tuan-tuan takkan boleh dapat apa dia? Jenis lebih kurang, bertolak ansur, susah nak dapat. Ni dia. Jenis parking kadang-kadang tak boleh tolak ansur langsung. Kerja nak marah. Kenapa dia? Kerana dia kena penyakit serba tak kena. Orang tak salat ni dia susah nak sabar tuan-tuan. Bukanlah orang solat ni dia sabar sungguh, tapi dia kuat sikit berbanding orang yang tak salat. Orang tak salat ni jenis panah barat. Ya, dia susah untuk memaafkan yang orang yang tak salat. Orang yang salat ni tuan-tuan, dia mudah memaafkan. Dia mudah bertolak ansur. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada mendidik anak yang tidak salat, saya boleh jamin sukar untuk mendidik anak-anak yang tidak ya ataupun yang meninggalkan solat. Kenapa dia? Kerana tuan-tuan ni sekalian, kita ni tuan-tuan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang bagi makan tu, kita perantara je. Ni Tuhan yang bagi makan pun dia tak respect, macam nak respect dengan mak ayah. Betul tuan-tuan, kalau kita ada anak yang tak solat, kalau kita nak train dia, betul tuan-tuan, nak melentur buluh ni dengan anak-anak kita ni dengan solat. Tuan-tuan nak tahu anak kita matang tak matang, bukan dah kerja grad. Bukan dia dah umur 15, bukan umur 30. Nak tahu anak kita matang tak matang, subuh boleh bangun sendiri, matang. Tak payah kejut. Pukul 5.30 bangun. Bangun ni buat apa? Yang subuh, yang sembahyang subuh. Kita Islam kan? Ini dia. Tapi kalau anak subuh gajah, subuh dinosaur. 9 pagi, 10 pagi baru bangun. Dia main PUBG Mobile Legends, FF tak ada pintu tu. Dia main satu malam, ya. Lepas subuh baru tidur. Kan ada 5 minit nak subuh baru tidur. Pukul berapa nak bangun? Ini dia. Kalau sedemikian ni tak matang lagi. Tiba-tiba nak kahwin pula. Ya, nak kahwin. Nak kahwin. Kamu hubungan dengan Allah tak jaga, macam mana nak jaga anak orang? Ini dia. Jadi kalau ukur matang tak matang seorang itu adalah dengan bila mana dia jaga solat dia. Ini solat ni tuan-tuan, dia basic. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sedih. Ya, gaji tak besar, sedih tengok anak kerja kelang, sedih. Saya tak sedih anak kerja kelang ke, nak bawa Grab ke, apa ke. Saya sedih satu je bila mana anak tu tak salat. Ini dia. Sebab Allah Ta'ala cipta kita sebagai manusia ni, bukan Allah Ta'ala nak kita ni Grab ke tak Grab ke, apa jadi CEO ke tak jadi CEO ke, gaji besar ke tak gaji besar ke. Allah tak sibuk yang tu. Allah tak wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak dicipta jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu main dia duduk di dunia. Jadi kalau anak kita salat, tuan-tuan, anak kita gaji berapa pun, bila dia jaga hubungan Allah Ta'ala, Allah jaga hubungan dia. Hubungan sesama manusia. Tadi sekalian,
Ada tak di kalangan kita yang ada konflik adik-beradik? Konflik office. Ini dia. Dia bermula dengan titik solat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak membeli, nak jiwa manusia ni dengan duit. Belanja kawan makan. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan belanja kawan makan, dia suka waktu tuan-tuan belanja tu. Lepas tuan-tuan tak belanja, anytime boleh tikam belakang. Berapa ramai 30 tahun kita kawan, boleh tikam belakang. Sebab apa dia? Buktinya bagi makan pada orang tak boleh membeli jiwa manusia. Buktinya anak kita. Tuan-tuan bagi makan daripada baby sampai umur 30, dia melawan kata. Ada tak? Boleh tak beli jiwa anak dengan makan? No. Beli jiwa anak dengan jalan-jalan, waktu jalan-jalan seronok. Umur 30, 35, melawan cakap ayah. Melawan cakap mak. Ya. Makanan, buat pergi jalan-jalan, duit tak boleh beli jiwa manusia. Itu macam mana? Jaga hubungan Allah Ta'ala, respect dengan Allah, maka tuan-tuan, anak akan respect dengan kita. Respect dengan Allah, isteri akan respect dengan kita. Respect dengan Allah, kawan-kawan office akan respect dengan kita. Tanya, tuan, minta maaf saya nak tanya, tuan ni duit tak banyak, tak ada belanja kawan makan pun, tapi kawan seronok dengan tuan. Tengok jiran-jiran pun tak ada lah. Ya, saya nak tanya tuan bagi pizza setiap hari ke dekat jiran, jiran baik dengan tuan. Tak ada. Ini dia. Saya nak tanya, macam mana isteri boleh elok dengan tuan? Saya nak baik dengan isteri ni, kena bawa pergi dah kahwin dulu, makan zakat viral, belikan emas dari sini sampai sini. Itu pun melawan juga. Kadang-kadang saya kena tidur luar juga. Macam mana boleh train isteri dengan baik ni? Jawapannya simple. Back to basic. Salat. Jaga hubungan Allah Ta'ala. Ajak isteri salat sama-sama. Ajak isteri sama-sama taat pada Allah. Ajak anak-anak taat pada Allah. Semua menjadi mudah. Begitulah tuan-tuan. Nak benteras maksiat. Nak membetulkan. Nak islah. Nak improve. Ya, negara. Negeri. Kampung. Keluarga. Individu. Dia bermula dengan solat. Siapa memperbaiki diri dia, dia sedang memperbaiki. Siapa memperbaiki solat dia sedang memperbaiki diri dia. Nanti. Sebab perubahan bermula dengan individu Muslim. Bila individu Muslim baik, maka terbentuklah keluarga Muslim yang baik. Terbentuknya keluarga Muslim yang baik, maka barulah boleh terbentuknya ya perkampungan, komuniti yang baik. Lahir komuniti yang baik, barulah akan semakin besar. Negeri yang baik, negara yang baik. Dia bermula dengan individu. Dan individu ini, dia bermula dengan solat. Tuan-tuan sekalian. Ya, tuan-tuan sekalian, kalau sebagai bos, bila kita nak interview, apapun kepakaran dia, kita tanya dulu, solat tak? Kalaulah raja segala raja ni, Tuhan dia boleh taat, insya-Allah arahan kita mudah. Tapi kalau dengan Allah pun dia tak respect, agak-agak dengan bos dia nak respect. Betul tuan-tuan? Solat ini tuan-tuan, ya, dia akan mendisiplinkan manusia. Kan disiplin tuan-tuan. Solat ada waktu dia. Ini dia. Subuh ada waktu dia, zuhur ada waktu dia, maghrib dia. Dan dalam solat pun ada disiplin dia. Orang yang solat ni orang yang berdisiplin. Itu tadi sekalian. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa kena jaga betul-betul solat? Kerana solat ini adalah bukti seorang itu Islam ke tak Islam. Bila mana dia solat, dia Islam. Bila mana dia tak solat, seolah-olah macam bukan Islam. Sebab membezakan seorang itu Islam ataupun tidak adalah solat. Baik. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan sembahyang berjemaah. Pertama, kita sedia maklum solat jemaah ini dapat pahala 27 ganda. Ya, apa maksud 27 ganda? Tuan-tuan di sekalian, kita nak dapat pahala 27 ni, kata ulama, kalau solat subuh, tuan-tuan sembahyang seorang, tuan-tuan dapat satu saja kan? Maka tuan-tuan nak dapat 27 kali ganda ni, tuan-tuan kena ulang 27 kali solat. Nampak? Sanggup tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 27 kali. Tak sanggup kita. Tapi siapa sembahyang jemaah, dia akan dapat 27 ya, pahala. Ataupun 27 kali ganda sembahyang. Mana dia? Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, kalau markah banyak 27, kalaulah ada kekurangan masih banyak. Tolak itu, tolak ini, tolak khusyuk, masih ada mungkin 25, 26 ke 24 ke. Tapi kalau sembahyang seorang tak khusyuk pula tu, tinggal berapa tuan-tuan? Dahlah satu. Bila tolak sana, tolak sini, tahu tinggal berapa. Yang ketiga tuan-tuan, kelebihan sembahyang jemaah ni tuan-tuan, doa mudah dimakbulkan. Bila mana kita sembahyang seorang-seorang ni tuan-tuan, kita tak tahulah Allah Ta'ala pandang ke tak pandang kita. Allah angkat ke tak angkat doa kita.
Tapi bila mana kita sembahyang jemaah, doa kita mudah dimakbulkan kerana yang mengaminkan itu ramai di kalangan orang soleh. Macam-macam orang. Ada yang kaki tahajud, bukan kaki todi, kan? Kaki tahajud. Rajin tahajud. Ya, ada yang jenis rajin baca Quran. Ada yang rajin selawat, zikir, bangun malam. Maka kita tumpang sama-sama. Ya, keberkatan. Dan yang keempat, solat pahala. Pahala ibadah solat ini diukur juga mengikut semakin ramai yang hadir, semakin banyak pahala. Sebab pahala dikongsi bersama. Lepas tu tadi sekalian, dalam afdaliyat, kelebihan untuk salat ini, memilih masjid surau mana, kita lebih baik pilih surau yang lebih ramai. Masjid yang lebih ramai. Kerana kita akan menumpang pahala. Ini dia. Baik tu tuan-tuan, sekarang ni kempen solat subuh seperti Jumaat. Sebab apa dia? Supaya kita lagi ramai hadir, kita kempen. Lagi banyak kita dapat pahala. Sebab dia saling tampung-menampung, topak menampak. Itu kelebihan sembahyang jemaah. Ni tuan-tuan. Kalau 2 orang, pahala juga. Tapi kalau lagi ramai, 3, 4, 10, 40, 100, 400, lagi ramai, lagi banyak pahala dia. Itu kelebihan sembahyang jemaah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, bila sembahyang jemaah ni, kita akan dapat memupuk kesatuan, ya, memupuk hubungan baik dan saling mengenali antara jamaah qaryah. Ni kadang-kadang pergi Langkawi, duduk mana? BSP. Ya. Sama lah, saya BSP juga. Qaryah mana? Surah Al-Hidayah. Ya, saya surah Al-Hidayah juga. Berapa lama tu? Duduk 10 tahun dah. Oh, tak pernah nampak apa? Sebab tak pernah pergi. Kadang-kadang imam pun tak kenal. Saya banyak kali terkena. Pergi surau masjid, bukan kat sini. Ustaz imam kata. Imam tapi tempat lain kat sini. Kan? Tak maaf lah, saya nak kahwin ni nak cari imam je. Masa tu imam pun tak kenal. Ya. Biar tu tadi sekalian, kita rajin pergi surau, pergi masjid ni bukan apa? Nak bagi kenal. Mana penggali kubur. Senang, besok nak mati. Bukan boleh gali sendiri tak? Kenal penggali kubur siapa, siapa imam, siapa syiah, siapa bilal, siapa pengurusi, ya, senang. Ya, kalau ada apa-apa urusan, ya, kita kenal kawan-kawan kita, ya, yang duduk di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Baik, seterusnya kelebihan solat jemaah ni tuan hadirin sekalian, ya. Bila mana kita solat berjemaah, kita lebih tenang berbanding solat seorang. Tetap saya sembahyang seorang. Sembahyang solat jemaah, ikut imam, tengok imam. Tomak ninah dia, main seorang. Doa pun. Kadang pakai aku singlet je. Betul tak? Pakai pun kadang-kadang kain berlubang-lubang. Bila tengok sopan macam-macam pakaian. Elok, betul tak? Kita bersiap awal tu semua. Ya. Tapi bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila sembahyang jemaah ni, dia tenang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam pun baca pun pelan, tenang. Sembahyang jemaah, dia tenang. Sembahyang seorang, kat kampung. Ya. Bila sembahyang jemaah, umumnya biasa di masjid dan di surau. Bila sembahyang di masjid di surau ni kurang sikit gangguan. Kalau kat rumah ni dengan bunyi TV, dengan bunyi anak ni, dengan itu, dengan ini. Jadi kita punya fokus solat tu kurang. Itu tadi sekalian. Dan bila sembahyang jemaah, tuan-tuan, of course kita kena melangkah pergi surau ni, setiap langkah tu dah dicatat pahala. Ya. Pergi, balik, dicatat pahala. Memanglah sembahyang kat rumah tu, ya, 5 minit je. Sembahyang jemaah ni, nak kena start enjin, nak jalan kaki ke, lepas tu nak solat sunat, nak tunggu qomatnya. Tuan-tuan, tapi semua tu dicatat pahala. Untung tuan-tuan. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana masa kita 24 jam tu, perjalanan kita buat kebaikan tu semua dicatat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allah Taala pelihara kita. Baik, seterusnya, bagaimanakah tip khusyuk solat? Ni, pertama sekali tuan-tuan, kena jaga dari sudut kebersihan. Maknanya dari sudut istinja, dari sudut bersuci kita, betul-betul clear. Pakaian kita tak ada najis dan sebagainya, supaya tak ada was-was. Yang kedua, kena datang awal. Supaya kita tak tergesa-gesa. Ni berlari. Tergesa-gesa. Biar kita ready. Yang ketiga, di sekalian, bila mana kita masuk saja dalam masjid, ya, kalau nak khusyuk, kita kena tunggu azan. Sebaik-baiknya. Ya. Sebelum azan tu dah tunggu. Tunggu azan. Lepas tu dah azan, kita solat sunat. Ya. Kemudian tunggu pula iqamah. Ya. Kerana apa dia? Supaya kita tenang. Kemudian, bila mana kita dah bersihkan diri kita, ya, dengan sebelum tu dah ada ibadah-ibadah tu, maka bila solat dia lebih kuat. Dia. Ya. Siapa ada penyakit was-was, boleh istighfar dulu, boleh baca qul a'udzu birabbin nas. Ini ada penyakit was-was. Baik, time solat ni tuan-tuan, kita anggap inilah solat terakhir kita. Kalau tuan-tuan mati pun, kira berbaloi lah sebab kita dah buat yang terbaik.
Tapi kalau kita ingat tak apa, panjang ilmu. Ini tuan-tuan. Ya. Kemudian nak khusyuk, semua perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada khusyuk, kita kena cabut dulu. Tuan-tuan nak terberak, berak dulu. Nak makan, makan dulu. Nak sedia baju, sedia baju dulu. Nak angkat baju, angkat baju dulu. Ini dia. Supaya dia tidak berlegar-legar ketika mana kita solat. Kalau nak habiskan kerja, habiskan dulu. Boleh berhenti. Tapi kalau mengganggu solat, baik siapkan dulu kejap. Katalah jadi siapkan lagi 2 minit. Siapkan dulu. Kalau tak tenang. Ini dia. Tengah jerang air. Nak solat dulu ke nak tunggu air itu masak? Tunggu air itu masak. Lagi tengah Allah Akbar bunyi. Betul tak? Sudah. Anak aku sibuk main PUBG Mobile Legends, dia tak dengar pula pakai earphone. Dalam hati tu merotot tu. Geram. Jadi. Tuan-tuan, selesaikan dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Supaya apa dia? Supaya sembahyang kita tu tenang. Dan bila mana kita sembahyang, kita anggap kita ni tuan-tuan, kita hadirkan dengan fikiran yang macam-macam. Nombor satu, kita hadirkan banyak di dosa kita. Yang kedua, tuan-tuan di sekalian, kita berada di hadapan Allah yang Maha Besar, kita ni terlalu kerdil. Dan kita anggap dalam ramai-ramai soft ni, kitalah yang paling hina dina, kitalah yang paling, ya, kita yang paling hina, paling lemah. Jangan kita ingat, jangan kita bawa jabatan kita. Allahu Akbar, aku MB ni, aku YB ni, aku datuk kat sini. Kalau bawa jabatan kita masa seorang, tak boleh khusyuk dia. Apa aku staff kat belakang ni? Patutnya duduk di bagi depan. Aku YB ke kau YB? Jangan bawa jabatan. Ya? Jangan bawa CEO ke, duit banyak ke, harta banyak ke. Tinggal sangkut semua dekat mana? Dekat pagar. Kita punya title ke, doktor ke. Masuk masjid, kita sama. Jadi kita hamba siapa? Hamba Allah. Tak ada beza. Itu dia. Ya? Kita anggap kitalah yang paling kerdil, paling lemah sekali. Mula rasa tawadu, rasa hina diri Allah. Kalau mati ni lepas ke tak lepas titian sirat, ya Allah. Kalau mati ni Allah lepas ke tak lepas soalan kubur, ya Allah. Ni, waktu tengah sembahyang, hadirkan monolog macam tu. Lepas tu tak hirau ke orang kanan, orang kiri, macam seolah-olah kita seorang ni sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tuan-tuan perlu pejam mata. Hukum pejam mata makruh. Tapi kalaulah pejam mata boleh khusyuk, sebab apa makruh? Asalnya makruh sebab bimbang ada binatang-binatang buas berbisa ketika kita pejam mata, jadi boleh membahayakan kita. Sebab itu makruh solat gelap-gelap. Tak boleh sembahyang tu gelap, tak ada lampu langsung. Kita nanti buat qiyam, kita akan matikan lampu. Tapi at least adalah cahaya-cahaya daripada mana-mana ke. Kan? Sikit-sikit ada juga. Itu pun juga untuk mengelakkan daripada mudarat. Ada binatang-binatang berbisa apa semua. Tapi sekarang saya rasa tak ada isu tu. Orang dulu-dulu, ya, kita pun sedia maklum. Ya, kalau sekarang dah berbandar, mana ada harimau lagi, mana ada apa semua kan. Itu dia. Kat zoo lah ada lah harimau pun. InsyaAllah kita akan berehat dahulu untuk memberi laluan azan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Cara nak khusyuk solat ni seterusnya tuan-tuan adalah dengan jaga makan. Bila mana kita makan ni berlebih-lebihan, kita tidak boleh khusyuk tuan-tuan. Kejap-kejap sendawa, lagi sendawa keluar cendol lagi. Kita nak puasa dah ni. Kena makan berpada-pada. Kita ada solat tarawih kan. Ya, makan berpada-pada beringat. Orang yang mana dia sayang solat dia, jadi dia makan ni, memanglah dia suka makan. Tapi sebab dia sayang solat, jadi dia takut bila mana dia berlebihan, dia akan mengganggu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan di sekalian, bila mana kita nak jumpa kekasih kita, dan kita akan cuba, ya, apa saja yang boleh mengganggu kekasih kita, kita akan cuba atasi. Ini dia. Jadi begitulah kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Apa saja yang boleh, ya, menyebabkan konsentrasi kepada perhubungan dengan Allah Ta'ala itu terganggu, maka kita akan cuba atasi. Ya. Termasuklah dengan apa dia? Kalau orang yang jenis dia jaga subuh, dia akan tidur awal. Walaupun dia jenis suka tidur lambat, sembang kedai kopi, sembang kencang, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang, sanggup dia tidur awal. Sebab apa dia? Sebab dia nak bertemu dengan kekasihnya. Tuan-tuan, bagaimanakah Allah Ta'ala pandang kita seperti mana bagaimana kita pandang Allah? Kalau tuan-tuan rasa solat tu penting, Allah Ta'ala akan pandang kita ni penting. Tapi kalau kita rasa solat tu tak penting, Allah Ta'ala anggap kita ni macam tak penting. Ini dia. Tuan-tuan, musibah yang besar kat dunia ni satu saja. Bila mana kita gagal berhubung dengan Allah Ta'ala. Ya. Kita ni kan, berhubung dengan YB, boleh. Berhubung dengan menteri, boleh. Berhubung dengan kawan, boleh.
Berhubung dengan macam-macam boleh. Ustaz, saya kabel banyak tau. Ya. Berhubung dengan polis ke dengan itu boleh. Tapi bila kita tak boleh berhubung dengan Allah Ta'ala, ini musibah besar. Sebab tu tadi sekalian, semua perhubungan dunia akan terputus sekejap lagi. Mati, terputus semua. Walaupun kita ada kabel banyak. Walaupun besok dah masuk dalam kubur, ya, guna ke kabel-kabel kita semua? Tak ada dah kabel-kabel kita masuk dalam kubur. Ya. Malaikat dah marah buka. Boleh tak saya pakai kabel? Tak ada kabel-kabel. Nanti. Jadi sekalian, di dunia ni tuan-tuan, kita dah tak lama dah. Kematian semakin dekat. Mati ni umpama anak panah yang telah diluncurkan kepada kita, akan tepat kena sasaran kita. Semua orang dah diluncurkan anak panah masing-masing. Saya ni anak panah, saya tak mau duit. Mesti mati. Cuma jarak anak panah tu yang menentukan. Ini dia. Maknanya kematian itu sudah on the way. Umpama anak panah yang telah dilepaskan. Tuan-tuan, kalau kita tembak peluru, pum, dia pun bergerak. Sampai masa pum, mati. Ini dia. Sekarang ni, anak panah tu telah dilepaskan. Dia sedang on the way kena ke kita. Kalau dia kena tu, 2024, matilah. Kalau dia kena malam ni, matilah. Seolah-olah kematian tu dia sedang memburu kita. Jadi tuan-tuan, beruntunglah orang yang mana dia jaga solat. Bila dia jaga solat ni tuan-tuan, siapa yang jaga solatnya, dia akan nampak kebaikan. Allah Ta'ala akan bukakan seluar-luarnya. Allahu Akbar. Habis je solat, terfikir nak sembahyang sunat. Habis je sembahyang sunat, terfikir nak sedekah pula. Habis je sedekah, terfikir nak tolong orang susah pula. Dia tuan-tuan, bermula je dengan satu kebaikan, Allah buka pintu-pintu kebaikan yang lain. Tapi bermulanya seorang itu mula meninggalkan solat. Solat ni paling besar sekali. Tuan-tuan, dosa paling besar selepas syirik adalah meninggalkan solat. Ini dia. Sebab apa dia? Solat ni tuan-tuan, kunci syurga. Siapa tak solat, tak boleh masuk syurga. Walaupun sedekah banyak. Walaupun dia buat baik apa pun, amalan hari tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia puasa sekalipun, tak ada pahala puasa. Bila dia tak solat. Ustaz, anak saya baik. Walaupun dia tak solat, dia anak yang baik, Ustaz. Bila dia tak solat, dia tak ada nilai. Manusia ni nilainya dengan solat. Bila dia solat, dia ada nilai. Dia tak solat, walaupun dia ada BMW, dia ada Ferrari, dia ada aset juta-juta, bilion-bilion, dia tak ada nilai. Dia umpama bangkai yang sedang berjalan. Tak ada nilai. Mati tak ada nilai. Orang tak ada solat, mati tak ada nilai. Sebab manusia ni kita nak kejar nilai. Ada orang kejar dengan harta, pangkat, jawatan. Kita nak kejar apa? Berhubungan dengan Allah. Biar Allah Ta'ala pandang kita. Jadi, macam mana Allah nak pandang kita? Kita kena pandang Allah. Macam mana nak pandang Allah Ta'ala? Salat. Orang salat, dia sedang memandang Allah. Dan ketika mana dia memandang Allah, Allah akan pandang dia. Kadang-kadang kita salat pun, kita pun tak tahu Allah pandang ke tak pandang kita. Tapi kalau tak salat, alam Ustaz, orang sembahyang tu bukan terima pun. Tak tahu lagi terima tak terima. Ya, itu dia salat. Dia tak salat lagi tak terima. Itu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, lepas tu kita usaha. Kita mujahadah. Tuan-tuan, kita sedang berperang sekarang ni. Kalau di Palestin, ya, peperangan dia berbeza dengan kita. Kita ni, perang kita ni tuan-tuan, nak bangun daripada kulit mimpi, daripada tilam yang empuk untuk solat subuh berjemaah. Itu perang dia tu. Itu je. Bukan nak kena angkat senjata ke apa. Itu peperangan kita. Siapa lagi nak upgrade lagi? Nak bangun 4.30 untuk bangun Qiyamul Lail. Payahnya nak bangun. Itu peperangan kita, tuan-tuan. Kalau kita berjaya, tuan-tuan, train diri kita pelan-pelan. Tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan. Kita ni kan hidup nak improve diri kita. Ada orang, tuan, apa plan 2024? Saya nak improve ekonomi saya. Sekarang gaji saya 3,000, saya nak kalau boleh tahun 2024 gaji saya 6,000. Apa-apalah buat side income. Tuan nak improve. Tahun ni saya nak improve, nak kurus. Ni tuan, saya nak improve, saya nak ada syarikat sendiri. Ada plan macam-macam. Tuan-tuan, satu saja tuan-tuan, nak improve diri ni, solat. Tuan-tuan jaga solat, tuan-tuan sedang memperbaiki perjalanan hidup kita. Tuan-tuan mulakan dengan macam-macam. Nak kurus, nak duit banyak, nak itu, nak ini. Bila tak solat, tuan-tuan dapatlah achieve apa pun kejayaan yang kita dapat, tak akan tenang, tak akan bahagia. Alhamdulillah Ustaz, 2024 ni saya capai apa yang saya nak. Saya nak kaya, saya kaya. Saya nak tanya tenang tak dengan kekayaan bila tak solat? Tak tenanglah Ustaz. Kita boleh kaya, boleh beli rumah, tapi tak boleh beli tenang duduk dalam rumah. Kalau kita ada
kita adalah ahli keluarga yang tak menjaga solat, kita boleh berkeluarga, tapi kita boleh bahagia duduk dalam berkeluarga. Sebab apa? Bila tak solat, kita tak ada keharmonian dalam rumah tangga. Ha. Kita boleh beli kereta mahal, tapi kita tak boleh beli bahagia naik kereta. Naik kereta asyik nak sumpah seranah je. Bodoh lah, itulah, inilah tu. Potong QR, kabut. Kita duduk sebelah dia, kita tengok. Orang duduk beam dia beam balik. Padan muka dia. Beam dia balik. Orang cocok dia cocok dia balik. Kita macam, insyaAllah, tak boleh lebih kurang. Orang buat kita, orang tu kepala dia tak betul. Bila kita buat dia balik, sama-sama tak betul. Tahu-tahu? Kita kata orang, bodoh lah dia ni. Dia cocok aku. Kita cocok dia balik, sama-sama bodoh. Betul dah. Ya Allah, orang ni tak boleh sabar. Mana dia? Orang solat dia tenang. Kadang-kadang pernah tuan dengar kita, bawa kita kat, kalau saya dah maki dah. Kalau saya dah hot dah ni. Saya pernah dengar kawan-kawan kita cakap macam tu. Kalau saya haji saya hot dah. Bukan sekali 10 hot. Ting. Jadi dia buat kita. Dia buat kita buat dia balik. Orang salat tak macam tu. Dia. Orang salat tak apa. Ini ujian. Allah Ta'ala nak uji. Nak uji kita sabar tak sabar. Jadi dia bila solat, tuan-tuan sekalian, dia boleh memupuk kesabaran seseorang. Bila dengan pasangan, ya, isteri marah ke apa ke semua, dia boleh cool. Sebab itu tuan-tuan, penceraian begitu banyak. Bila tanya dengan pejabat agama, jawapannya satu je. Solat. Kebanyakannya rumah tangga yang bercerai, mereka tidak menitik beratkan tentang solat. Dia tuan-tuan. Jadi kita perhatikan anak-anak kita, ya, anak kita mengadu, ya loan rumah tak lulus, ya itu, ya ni ada masalah keluarga, ya. Dia ceritalah A sampai Z, kita nak dengar satu je. Ayah nak tanya, solat macam mana? Jaga. Sembahyang tak ada. Dekat surau masjid berhampiran. Tak sempat ya, busy ya. Itu je punca dia. Kalau awak baiki yang ni, solat ni, insya-Allah yang lain clear. Allah akan baiki pelan-pelan. Tapi kalau yang ni tak jaga, yang lain tak payah susah ceritalah. Yang kata ni akan banyak lagi pun boleh. Kenapa ujian banyak ni? Allah Ta'ala panggil kita sebenarnya. Jadi kita cerdik. Kita ada hutang. Itu hutang. Macam mana nak bayar? Hutang dengan orang lain. Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita balik pada Allah, main solat, ngadu pada Allah. Nanti insya-Allah Allah buka jalan. Tak. Mana dia? Dia cerdik. Dia sakit ni. Tak apa. Demam ni klinik ada. Pergi klinik. Tak baik. Pergi ni doktor baik. Dah makan ubat tak baik. Sebenarnya Allah Ta'ala nak main sini semayang. Kalau dah semayang, main jaga solat tu. Bagi khusyuk. Ni dia. Ujian Allah Ta'ala ni. Allah panggil kita sebenarnya. Bila kita cerdik. Ni mungkin doktor ni tak betul ni. Bagi ubat tak betul ni. Ni dia. Kereta kita rosak. Ya? Kita pun cari bengkel. Tak jadi. Ni bengkel ni tak betul ni. Kita cari bengkel lain. Ni Allah Ta'ala nak. Main hamba-ku, main sini semayang. Itu je. Kita ngadu kepada ayah kita. Ya, kereta rosak. Bini masalah. Anak masalah. Tak dengar cakap. Itu, ini. Sebenarnya Allah panggil kita main sini. Masalah banyak tu. Main sini, solat. Tapi kalau orang cerdik sangat, dia ikut kebijaksanaan dia tak ke mana. Tapi kalau kita follow Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah Ta'ala suruh salat, kita akan. Bukan tak diuji. Nombor satu, Allah Ta'ala beri ketenangan di setiap ujian. Yang kedua, Allah Ta'ala akan nampakkan jalan. Yang ketiga, kita boleh bersangka baik dengan Allah Ta'ala di setiap ujian. Jadi sebenarnya dengan Isra wal Mi'raj ni, jadi ibrah daripada Isra wal Mi'raj, iaitu salat itu, yang Rasulullah telah dihadiahkan untuk kita sama-sama menikmati. Ya. Dan tuan-tuan nak dapat nikmat solat ni mujahadah. Bukan semua orang dapat solat ni, nanti sama-sama sembahyang. Bukan semua orang bila sembahyang dia seronok. Dia khusyuk, seronok, tenang. Ya. Kerana boleh mengalir air mata, bukan semua. Tapi itu semua proses. Ada dia. Khusyuk tak khusyuk, seronok tak seronok, datang sembahyang. Dan kita cuba hadirkan hati kita. Dan sembahyang ni boleh melamun, fikir hutang, fikir nak kahwin lagi, fikir anak. Melamun sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kata ulama? Cepat-cepat istighfar. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Masa takbir tadi khusyuk ya Allah. Tapi sampai tahiyat melamun. Jadi kat tahiyat tu minta ampun pada ya Allah. Terimalah solatku ya Allah. Minta maaf ya Allah dalam hati. Jangan cakap dalam hati ya. Itu cara ulama ajar kita. Sebab mustahil tuan-tuan kita daripada awal sampai akhir langsung tak ada bisikan. Kadang-kadang masa rakaat pertama okey. Kedua okey, ketiga datang. Malam ni makan apa AJK tu. Dia datang, dia mari datang. Jadi sekalian. Jadi
Sekiranya berlaku seperti itu, penyelesaiannya itu. Jadi Allah Ta'ala alam, itulah sikit perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan tips-tips yang berguna ini boleh kita amalkan bersama untuk sama-sama kita sama-sama baiki solat kita. Walaupun kita solat hari-hari, tuan-tuan, kereta yang kita bawa hari-hari pun elemen lari. Dibaca Fatihah kita perlu improve, baiki balik. Ya, dalam bab solat ni, dalam bab agama ni kita jangan malulah untuk baiki. Kenapa dia, tuan-tuan? Kerana malulah bila mana kita terus dalam kesesatan dan kejahilan. Ya, dalam jahil tak dosa, tak salah, tapi dalam masa yang sama kita improve. Berbanding kita terus membiarkan dalam keadaan terus jahil, terus salah, maka itulah yang sepatutnya kita perlu malu. Jadi yang baik datang daripada Allah, ilmu tadris saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.